yang berlaku di Ukraine. Seperti yang sedia maklum, Rusia menempatkan ratusan ribu tenteranya di sempadan Ukraine dan telah mula menyerang negara yang ingin menyertai NATO itu. Mendapat bantahan daripada Amerika Syarikat dan sekutunya di Eropah yang merupakan ahli NATO. Last night, Putin authorized Russian forces to deploy into these regions. Selepas kejatuhan Kesatuan Soviet pada tahun 1991, Ukraine telah menjaringkan hubungan rasmi dengan NATO setahun kemudian. Namun, negara itu tidak diterima menjadi ahli NATO, walaupun masih merayu sehingga ke hari ini. Jika Ukraine adalah ahli NATO, perikatan itu bertanggungjawab untuk mempertahankannya daripada Rusia dan musuh lain. Berikut adalah beberapa sebab mengapa NATO masih tidak menerima Ukraine sebagai ahli mereka. Teruskan menonton bersama kami. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng notifikasi. Amerika Syarikat ragu-ragu ingin meluaskan komitmen ketenteraannya. Namun, selepas 2 dekad berperang di Iraq dan Afghanistan, pakar berkata bahawa semangat Amerika untuk mengembangkan perikatan NATO menjadi semakin perlahan. Ini disebabkan Amerika telah banyak kehilangan tentera dan juga dana sehingga berbilion dolar dalam peperangan itu. So we spent a lot of time talking about NATO. Pada tahun 2008 pula, Presiden George W. Bush telah menggesa NATO untuk menerima Ukraine dan Georgia sebagai ahli, tetapi pakatan itu tidak pernah menawarkan pelan tindakan rasmi atau langkah-langkah yang perlu dilakukan kedua-dua negara itu untuk menjadi ahli. Ukraine perlu memperbaiki sistem politik dan undang-undangnya. Untuk memenuhi salah satu daripada 3 kriteria utama menjadi ahli NATO, negara Eropah itu mestilah menunjukkan komitmen terhadap demokrasi, kebebasan individu dan sokongan terhadap kedaulatan undang-undang. Dalam analisis pada tahun 2020 oleh Transparency International iaitu sebuah badan pemerhati anti-rasuah, Ukraine berada pada kedudukan ke-117 daripada 180 negara pada indeks rasuah dan paling rendah daripada mana-mana negara NATO. Ukraine digesa supaya membuat peralihan yang lebih baik kepada sistem demokrasi, menangani masalah rasuah, pembaharuan ekonomi dan kestabilan demokrasi sebelum diterima menjadi ahli NATO. Bekas Presiden Ukraine pernah menolak NATO. Bekas Presiden Viktor Yushchenko dari Parti Pembangkang yang pro-demokrasi pernah memohon agar Ukraine menjadi ahli perikatan NATO. Namun, rakyat Ukraine menjadi keberatan selepas Rusia menyerang Georgia pada tahun 2008. President Bush has told Russian leaders that military action against Georgia is unacceptable. To regain control of the breakaway republic. Hundreds reportedly were dead in the fiercest fighting in more than a decade. Witnesses said the South Ossetian capital have been continuously attacking the town of Gori in the middle of Georgia that has nothing to do with South. Pada tahun 2010, Yushchenko digantikan dengan Presiden Viktor Yanukovych yang pro-Rusia dan mempunyai hubungan baik dengan Presiden Vladimir Putin. Yanukovych menggugurkan sebarang usaha untuk menjadi ahli NATO malah membenarkan Rusia untuk terus menggunakan pelabuhan Laut Hitam di sempadan negara itu di Crimea. Amerika juga pernah menggalakkan Ukraine untuk menandatangani perjanjian rasmi dengan Kesatuan Eropah daripada cuba menyertai NATO. Namun, Presiden Yanukovych menolak tawaran itu sehingga dia digulingkan dan melarikan diri ke Rusia pada tahun 2014. Tidak mendapat persetujuan ahli NATO. Walaupun NATO berusaha memperkembangkan sayapnya dengan mengamalkan polisi open door untuk mana-mana negara menyertainya, ia bukanlah semudah yang disangka.
Selain mempunyai kelayakan dan kriteria yang telah ditetapkan, penyertaan sesebuah negara ke dalam Pakatan NATO perlulah mendapat persetujuan sebulat suara daripada semua ahlinya, terutamanya dari negara berkuasa besar. Pada masa yang lalu, negara berkuasa besar yang merupakan ahli NATO seperti Perancis dan Jerman pernah menentang kemasukan Ukraine ke dalam perikatan itu. Le merupakan kriteria ketiga untuk Ukraine menjadi ahli NATO, iaitu mendapat persetujuan daripada kesemua 30 negara ahlinya. Takut dengan tindak balas Rusia. Walaupun Perikatan NATO bertanggungjawab dan berjanji akan mempertahankan ahlinya daripada serangan musuh, mereka tetap berhati-hati terhadap implikasi dalam setiap langkah yang dilakukan. Tambahan pula, kali ini mereka berhadapan dengan kuasa besar seperti Rusia. Setelah menjajah sempadan Crimea di antara Ukraine dan Rusia, Rusia telah memberi bantuan ketenteraan kepada pihak pemberontak di sana. Ia adalah perkara yang sama mereka lakukan di Georgia pada tahun 2008. Ia merupakan mesej yang jelas bahawa jika kedua-dua negara ini, Ukraine dan Georgia, menyertai NATO, Amerika Syarikat dan sekutu Eropahnya terpaksa bergelut dengan pihak pemberontak yang secara langsung mendapat sokongan Rusia. Walaupun mempunyai 30 ahli, NATO tahu bahawa mereka tidak boleh sewenang-wenangnya berperang dengan Rusia. Rusia bukan sahaja memiliki ketenteraan yang besar dan sokongan kuat dari sekutunya, tetapi juga mempunyai kepentingan besar yang lain seperti minyak dan gas asli. Terima kasih kerana menonton. Sila tekan subscribe supaya anda tidak terlepas informasi dari kami.